Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif al-alama al-syekh Sa'id Hawa rahimahullah bima naqala an al-imam Abi Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumihi ma fid dharain amin. Sedangkan ihwal para nabi dan rasul, apabila mendengar bagaimana para nabi dan rasul itu didustakan, dipukul dan sebagian mereka dibunuh, maka hendaklah ia memahami sifat Maha Kaya Allah dari para rasul dan masyarakat yang kepada mereka diutus para rasul itu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita masih lagi dalam penghayatan batin yang seharusnya hadir dalam hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Kita masih lagi berada dalam penghuraian oleh penulis berkenaan dengan tafahum. Jadi makna tafahum iaitu kita berusaha untuk memahami ayat yang kita baca. Bukan sekadar hadir hati kita bersama dengan ayat yang kita baca, kerana ada ketikanya hadir hati itu hadir bersama dengan huruf-huruf yang kita baca. Tetapi kita tidak memahami kandungan ataupun pengertian yang tersirat ataupun tersurat daripada ayat yang kita baca itu. Jadi untuk kita memahami memerlukan pada tafahum, usaha untuk memahami, untuk mengerti ayat-ayat yang kita baca itu. Maka pengarang ingin mengajar kita apa yang seharusnya kita tumpukan apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebelum ini dia menguraikan ayat-ayat tentang bagaimana hati kita perlu berusaha untuk hadir tentang zat Allah, hadir tentang sifat-sifat Allah. Apabila kita membaca ayat-ayat yang berkait dengan zat Allah, nama-nama dan juga sifat-sifat Allah, itu juga perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang ni kata dia, sedangkan ihwal para nabi dan rasul. Yang ini di sana ada ayat-ayat yang berkait dengan hal ihwal para nabi dan juga para rasul. Apabila membaca ayat-ayat sebegitu dan kita bertemu dalam ayat itu sebagai contohnya menjelaskan bagaimana para nabi dan rasul didustakan oleh umat masing-masing. Kemudian dipukul, disiksa, dan ada di antara mereka yang dibunuh. Maka kata pengarang kitab kita ini, hendaklah hadir dalam hati kita kefahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Tuhan yang maha kaya. Tuhan maha kaya. Makna maha kaya iaitu dia tidak berhajat pada mana-mana makhluk, termasuk para rasul yang dia utuskan. Dan juga kepada umat yang diutuskan kepada mereka rasul. Jadi kerana itu kalau Allah SWT itu memerlukan rasul, jadi martabat Allah akan jatuh apabila rasul itu didustakan dan tidak diterima. Ya. Dan apabila umat yang ataupun kaum yang diutuskan rasul itu membangkang, tapi sama ada
Rasul diutuskan ataupun tidak, sama ada manusia beriman dengan Allah, dengan dia ataupun tidak melalui Rasul, itu tidak memberi apa-apa, tidak menjejaskan sedikit pun ketinggian Allah Subhanahu wa taala, kerana dia adalah maha kaya. Jadi kemuliaan itu akan kembali ke Rasul itu sendiri, dan juga akan kembali kepada umat jika mereka menerima dakwah Rasul, dan jika mereka menolak, maka kerugian itu akan kembali kepada mereka, tidak sedikit pun kembali kepada Allah, kerana Allah itu martabat ketinggian dia itu sedia ada, sedia wujud, sedia azali, dan Allah sekali-kali tidak akan ditimpa dengan kekurangan. Dia adalah As-Salam, Tuhan yang Maha Sejahtera, Al-Qudus, yang Maha Suci, sehingga bila-bila pun. Jadi sebab itu bila kita melihat kenyataan ini, Maha Kaya, Allah Maha Kaya dari Rasul itu sendiri, dan juga Maha Kaya dari masyarakat yang diutuskan Rasul itu sendiri. Apa-apa berlaku tidak akan menjejaskan Allah. Semuanya kebaikan itu kembali kepada manusia sendiri jika mereka menyahut panggilan Allah dan Rasul. Maka ini selari dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menegaskan bahawa, berbeza dengan penegasan Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah dalam i'tiqad mereka Allah wajib, mesti yang mengutuskan Rasul. Tapi dalam i'tiqad Sunnah wal Jamaah tidak ada yang wajib kata Allah. Semuanya dengan kurniaan. Semua dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengutuskan Rasul bukan kerana dia wajib mengutuskan Rasul, tapi memang kehendaknya untuk mengurniakan kepada makhluknya hidayah. Setelah dia kurniakan kepada mereka hidayah melalui fitrah, hidayah melalui indrawi, panca indera, hidayah melalui akal, maka dikurniakan pula hidayah melalui Rasul dan juga kitab, dan hidayah yang paling kemuncak kata ulama iaitu taufik. Akan tanpa taufik, dia panggil dorongan ataupun cahaya yang Allah Ta'ala limpahkan kepada hati manusia sehingga hati manusia ini lapang untuk menerima Al-Quran dan juga Rasul, itu dipanggil taufik. Tanpa hidayah itu tidak berguna yang lain-lain. Apabila Allah tidak membuka hati manusia untuk dimasuki oleh hidayah-hidayah yang lain, oleh nur Al-Quran, Sunnah, nur daripada cahaya kenabian. Seandainya dia, yakni Allah, membinasakan mereka semua, maka hal itu tidak akan berpengaruh sama sekali pada kekuasaannya. Di kekuasaan Allah itu tetap sejak azali. Sebaliknya apabila mendengar kemenangan para Nabi di akhir dengan mereka, yakni bila kita baca ayat sampai kepada ayat-ayat yang menyatakan kebinasaan umat dan Allah menyelamatkan Rasul dan juga beriman bersama dengan dia, maka hendaklah dia, yakni orang yang baca Al-Quran itu, memahami kekuasaan Allah dan kehendaknya untuk menangkan kebenaran. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum, dan dia akan meneguhkan tapak-tapak kaki kamu, pendirian kamu ataupun kedudukan kamu di tengah-tengah orang ramai ataupun masyarakat. Sedangkan ehwal para pendusta seperti kaum Ad. Jadi apabila kita baca pula ayat-ayat yang menceritakan hal keadaan orang-orang yang mendustakan Rasul, seperti kaum Ad, Samud, dan apa yang mereka alami, yakni
sisaan daripada Allah yang ditimpakan kepada mereka, maka hendaklah ia, yakni orang baca Al-Quran, memahaminya sebagai pelajaran yang dapat menumbuhkan rasa takut kepada siksa dan balasan Allah. Hendaknya pelajaran ini selalu ada dalam hatinya. Jadi pelajaran yang kita faham daripada ayat Quran itu hendaklah sentiasa tersemat dalam hati sanubari kita. Kerana jika ia lalai, tidak beradab, tidak berakhlak, dan terpedaya dengan penangguhan yang diberikan, maka tidak menutup kemungkinan ia akan merasakan siksa dan hukumannya Allah sebagai menimpa umat terdahulu. Cuma Allah hanya menangguhkan saja, bukan membatalkan. Jadi ada banyak ketika kita terpedaya. Terpedaya apabila maksiat yang kita lakukan itu tidak memberi kesan apa-apa pun. Orang tidak solat sebagai contohnya. Dia tidak solat tapi tidak ada apa-apa berlaku. Jadi menyebabkan dia terpedaya. Tak ada apa-apa berlaku pun. Dan dia melihat orang solat tidak kaya pun. Aku tidak solat, kaya. Jadi dia kena ingat bahasanya Allah bukan Allah bukan tidak membalas, tetapi menangguhkan pembalasan. Ini Allah membatalkan pembalasan itu lain. Dan Allah tidak membatalkan pembalasan, cuma menangguhkan itu lain. Maknanya dalam apa keadaan sekalipun kita tetap akan menerima akibat. Cuma belum lagi. Jadi itu yang ramai di kalangan kita, termasuk kita sendiri yang terkeliru. Kerana kita tidak lebih baik daripada umat terdahulu. Bahkan kita tidak lebih baik daripada Nabi Adam AS, bapa kita, bila melakukan kesalahan, silapan, ditipu oleh iblis sehingga makan daripada pohon dilarang oleh Allah, dihukum oleh Allah dengan dibuang daripada syurga dan diturunkan ke bumi. Itu menjadi asbab. Takdir itu sejak awal lagi cuma asbab lah. Asbab. Kerana daripada awal lagi sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam AS, telah diisytiharkan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Cuma asbab dia panggil jawatan khalifah itu didapat dengan asbab dia melanggar perintah. Jadi kalau Nabi Adam AS ditunjulkan oleh Allah jadi hukum, maka kita anak cucunya ini kita tidak lebih baik, tidak lebih special pun daripada Nabi Adam AS. Sudah pasti kita juga akan dihukum oleh Allah dari kesalahan-kesalahan kita. Maka sebab itu kita jangan terpedaya, sebaliknya kita segera bertaubat kepada Allah, memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah berjanji dan juga melalui Rasulullah SAW, Rasulnya, Allah berjanji bahasanya at-ta'ibu min adz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang bertaubat daripada dosa, Allah akan hapuskan dosanya sehingga dia menjadi seperti orang tidak pernah ada dosa. Demikian pula jika dia mendengar keterangan tentang syurga, neraka dan semua hal yang ada dalam Al-Quran. Kerana pelajaran yang dapat diambil darinya tidak ada batasnya. Jadi semua ayat Quran, semua ayat Quran semua ayat Quran dipanggil ada pengajaran. Ada pengajaran, sama ada yang tersurat ataupun tersirat. Sama ada dipanggil, sebab itu ulama membezakan di antara tafsir dan juga takwil. Tafsir ini kita cuba memahami apa yang tersurat, apa yang tertulis daripada nas itu, daripada teks. Dan takwil pula kita cuba memahami apa yang menjadi rahsia di sebalik teks itu.
yang tersirat di sebalik teks. Ini memerlukan pada tadabbur, tafahum yang lebih lagi lah. Jadi kerana itu bila turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dalam satu majlis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pernah bertanya sahabat-sahabat, apa makna surah ini? Kebanyakan sahabat menyebutkan surah ini ingin menegaskan kepada Nabi SAW bahawa Islam akan mencapai kemenangan. Kabilah-kabilah Arab akan masuk Islam, kabilah demi kabilah berbondong-bondong, bukan individu demi individu lagi. Maka bila mencapai kemenangan, hendaklah kemenangan itu disambutnya dengan tasbih, tasbih bihamdik, tasbih memuji Tuhan, wastaghfir dan minta ampun. Ya. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya pula kepada Ibnu Abbas, kamu pula wahai Ibnu Abbas, apa yang kamu faham? Adakah pemahaman kamu sama seperti sahabat-sahabat yang lain tadi? Ibnu Abbas kata tidak. Radhiyallahu anhu, tidak. Aku memahami surah itu sebagai isyarat kepada Nabi bahawasanya ajalnya sudah hampir. Ya, ajal Nabi sudah hampir. Sebab itu dia perlu banyak bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Ibnu Abbas boleh memahami begitu? Tidak tertulis pun dalam surah itu. Surah itu tertulis Islam akan menang. Dan hendaklah bertasbih, beristighfar. Jadi Imam Ibnu Abbas memahami apa yang tersirat, rahsia di sebalik. Kerana seorang Rasul apabila sudah mencapai tujuan, maksud, maka dia tidak boleh berada lagi di dunia. Dan kerana tujuan dia ada di dunia ini bukan untuk hidup bagi diri sendiri, beri pribadi. Dia hidup lillahi ta'ala. Dia 100% adalah pekerja Allah, petugas bagi Allah. Jadi apabila tugasnya selesai, maka dia tidak boleh berada di dunia lagi. Jadi itu syarat pada ajal. Jadi sebab itu dipanggil tafsir, dipanggil ta'wil, at-ta'wil. Katakanlah hanya saja bagi setiap hamba mendapat sesuai dengan ukuran rezekinya. Di setiap daripada kita ini Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita daripada Quran ini mengikut rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan daripada habuan kita daripada Quran. Tidak ada yang kering atau yang basah kecuali berada dalam catatan yang jelas. Itu maksud sejak azal lagi. Kalau kita ini ingin dipilih oleh Allah menjadi ahli Quran, untuk mentadabbur Quran, untuk memahami Al-Quran, maka banyaklah rezeki kita daripada Quran. Tapi kalau kita ni dipilih oleh Allah untuk rezeki biasa-biasa saja, maka mungkin kita tidak memahami Al-Quran. Kerana tidak ada rezeki kita, wal'ayazubillah. Rezeki daripada Al-Quran itu tidak diberi kepada kita. Jadi kita mohon Allah agar kita ini dikurniakan oleh Allah untuk menjadi ahlul Quran wa khassatuhu. Katakanlah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya lautan menjadi tinta, menjadi dakwat untuk menulis, mencatat kalimat-kalimat Tuhanku, iaitu ilmu, luasnya ilmu Allah dan juga hikmah kebijaksanaan Allah, sama ada yang terdapat dalam ayatullah al-kauniyah atau ayatullah al-Quraniyah. Ayat-ayat ini tanda-tanda kebesaran Allah ni, ada yang berupa al-kauniyah, iaitu ciptaan-ciptaannya di alam ini, dan ada yang berupa al-Quraniyah, ayat-ayat wahyu Quran. Jadi kata Allah, kalau nak ditulis ilmu dan juga
kebijaksanaan ciptaan Allah di alam ini, sungguh habislah lautan itu. Mana kalau dakwat, semua lautan air di laut menjadi dakwat. Saya habis lautan itu, sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu lagi, makna air laut sebanyak itu lagi pun tak akan habis lagi. Itu menulis. Itu termasuk dalam kalimat-kalimat Allah ini Al-Quran. Sebagaimana kita sebut tadi, ayatullah Al-Quraniyah. Jadi sebab itu ilmu Al-Quran ini sangat banyak, sangat luas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la tanqadi ajaibuh. Tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah tamat keajaiban-keajaibannya. Lagi kita renung, lagi luas ilmu Allah terbuka untuk kita. Direnung lagi, tak habis lagi. Direnung lagi, tidak habis lagi. Oleh sebab itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau aku mau nescaya, aku perlukan 70 unta untuk mengangkut hasil tafsir surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah saja. Kalau aku nak tafsirkan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan tafsir yang aku ungkapkan itu ditulis 70 ekor unta, ya, tak akan cukup lagi untuk memuatkan rahsia yang tertulis dalam buku daripada Fatihah saja. Tujuan dari paparan di atas, jadi dia paparkan, kata pengarang kitab kita ini, ialah mengingatkan pentingnya metodologi tafhim. Pentingnya tafhim. Dia membaca Al-Quran dengan tafhim. Dan bukan baca dengan bacaan sajalah. Dengan tafhim, yakni memahami dengan mendalam. Nah, untuk menguak pintunya. Jadi agar dia panggil metodologi ini terbuka untuk kita. Sekadar itu saja dia kata. Bukan dia nak uraikan semua sekali. Itu perlu kita sendirilah. Perlu baca tafsir, perlu melihat terjemahan Quran dan sebagainya. Bukan untuk mendapatkan semuanya. Ya, bukan untuk mendapatkan semuanya. Dia nak buka saja jalan. Untuk kita menyadari pentingnya tafhim. Usaha untuk memahami. Barang siapa tidak memiliki pemahaman tentang apa yang terkandung dalam Al-Quran, sekalipun dalam tingkatan yang paling rendah, jadi kata dia, kita kena berusaha untuk dapatkan juga rezeki kita. Walaupun rendahlah sikit pun tak apa dah. Berbeza dengan ulama-ulama, mereka diberi rezeki oleh Allah dengan luas. Kita walaupun tidak dapat mencapai martabat orang lain, luas kefahaman dia daripada Al-Quran, tapi kena ada juga, kena berusaha juga. Barang siapa tidak memiliki kefahaman tentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran, sekalipun dalam tingkatan yang paling rendah, maka ia masuk ke dalam kategori firman Allah. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu, mendengar penyampaianmu, wahai Muhammad, sekalipun, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, namun apabila mereka keluar dari bersamamu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, ini sahabat-sahabat Nabi, ini orang munafik. Orang munafik, apabila mereka bersama dengan Nabi, mereka mendengar ayat Quran, macam sahabat-sahabat juga. Tapi bila mereka keluar dari majlis, mereka bertanya para sahabat, apakah yang dikatakan tadi? Muhammad SAW kata apa tadi? Kami tak faham. Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka, kata Allah. Wal-'iyadzubillah. Yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi bukan mengikuti Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan, minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina amanu lil ladzina utul 'ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim. Jadi mereka itu orang yang Allah Ta'ala patri hati, menyebabkan kesesatan yang ada dalam hati itu tak boleh keluar lagi dan kebenaran tidak boleh masuk lagi.
Jadi sebab itu sebalik kepada hati yang dipatri adalah hati yang dipanggil alam nashrah laka sadrak, mana yang dilapangkan. Tidakkah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad untuk dimasuki oleh cahaya ilahi, cahaya nubuah. Jadi begitulah juga. Kita perlu buka hati kita untuk Al-Quran. Terkuncinya hati termasuk penghalang untuk bisa memahami Al-Quran sebagaimana akan kami jelaskan nanti. Jadi ada 4 halangan untuk memahami Al-Quran. Ada 4 halangan nanti pengarang kitab kita ini Al-Alama Asy-Syaikh Hawa akan jelaskan. Dan apa yang dijelaskan itu semua hampir keseluruhannya diambil daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dikatakan seorang murid tidak akan menjadi murid. Ini penting. Ya. Mana ada ulama-ulama salaf yang menyatakan seorang murid tidak akan menjadi murid yang sejati sebelum bisa mendapatkan segala yang diinginkannya daripada Al-Quran. Jadi seolah-olah apa yang kita cari sebenarnya adalah Quran, untuk memahami Al-Quran. Dan tugas guru pun sebenarnya untuk memahamkan murid itu akan Al-Quran. Dan juga sunnah Nabi. Kerana sunnah ini bayanu lil Quranul Karim. As-sunnah adalah bayan lil Quranul Karim. Itu fungsi as-sunnah. Tidak lari daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi seolah-olah perjuangan hidup kita ini adalah untuk memahami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Itulah rahsianya Al-Quran diturunkan oleh Allah selama 23 tahun. Seolah-olah mensyaratkan kepada kita bahawa kamu memerlukan mujahadah seumur hidup untuk Al-Quranul Karim. Di samping memahami hadis, kerana hadis itu menjelaskan Al-Quranul Karim. Jadi sebab itu, anda tidak bersetuju apabila orang menyatakan orang awam ini tidak perlu dalil. Bagaimana kita boleh ucapkan begitu? Sedangkan Imam Al-Ghazali menekankan sungguh-sungguh. Dan selepas ini pun Imam Al-Ghazali menegaskan di antara halangan, ada 4 halangan yang kita sebut tadi. Salah satunya Imam Al-Ghazali sebut adalah kerana selesa dengan taklid. Selesa dengan taklid. Dia merasakan bahawa tidak perlu lagi untuk melihat Quran, untuk memahami Al-Quran. Jadi tuan-tuan sekalian, kita perlu menyadari bahawasanya hebat macam mana sekalipun kalam seseorang manusia itu, dia tidak akan dapat sampai kepada kehebatan kalam Allah dan juga kalam Rasul. Jadi apakah kalam Allah dan juga kalam Rasul ini terlalu rendah bagi kita sehingga kalam lain kita berusaha untuk memahaminya, matan itu, matan ini. Tapi ayat-ayat Quran, kalimah-kalimah Quran, hadis Nabi kita biarkan begitu saja. Tidak ada usaha dan tidak ada mujahadah untuk kita memahaminya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, apabila ada di atas muka dunia ini guru-guru yang disediakan Allah mengajar tafsir, mengajar syarah hadis dan sebagainya, itu hujah bagi Allah di akhirat. Di mana tidak ada alasan lagi bagi mana-mana manusia di dunia untuk orang Islam untuk memberi alasan daripada Allah, ya Allah, kami tak dapat memahami ayat-Mu, kami tidak dapat memahami hadis Nabi-Mu kerana tidak ada orang mentafsirkan. Sebab itu wujudnya mufassirin di alam ini sepanjang zaman menunjukkan bahawa kita tidak akan ada jawapan di hadapan Allah SWT. Apatah lagi dalam bahasa Melayu sekarang ini sudah pun diterjemah. Hampir keseluruhan tafsir diterjemahkan. Maka orang Melayu pun tidak ada jawapan di hadapan Allah nanti. Kalau dia boleh baca, boleh melihat, boleh banyak masanya dengan kalam-kalam manusia,
maka tidak ada jawapan apabila dia tidak ada masa nanti di akhirat, bila tidak ada masa dengan kalam Allah untuk memahami kalam Allah. Jadi sebab itu sakit baki umumnya masih ada ni, marilah kita memberi tumpuan kepada kalam Allah dan juga kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana hakikat kalam Rasul juga adalah daripada Allah. Seorang murid tidak akan menjadi murid yang sejati sebelum bisa mendapat segala yang diinginkannya dalam Al-Quran. Semua yang kita nak ada dalam Quran. Nak masuk syurga ada dalam Quran. Nak selamat di dunia ada dalam Quran. Nak menjadi kekasih Allah ada dalam Al-Quran. Dan mengetahui dari Al-Quran kekurangannya dan merasa cukup hanya dengan Allah. Dan dia tak akan menjadi murid yang sejati selagi dia tidak merasai kekurangan diri. Iaitu dengan bagaimana dia nak mengetahui kekurangan diri, apa yang masih kurang dalam diri dia, iaitu dengan melihat kepada Al-Quran. Dan merasa cukup hanya dengan Allah. Bukan dengan yang lain-lain. Cukup dengan Allah Ta'ala saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik zat untuk kita serahkan, untuk kita bertawakal kepadanya. Jadi kita berhenti di situ kerana yang keenam ni iaitu meninggalkan hal-hal yang dapat menghalangi pemahaman, iaitu 4 halangan yang menghalang kita daripada memahami Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.